Ya, memang video ini video lama 2024, tapi sekarang sudah 2026. Tapi kenapa di Sabah ini budget yang sudah diluluskan ini sampai sekarang Pan Borneo itu masih lagi dalam proses penyiapan sepenuhnya dan di dalam fasa yang keberapa? Tuan Speaker, saya mohon sedikit masa untuk memberi soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri, memandangkan isu ini adalah isu serius dan memang sangat dekat di hati Sabah. Saya rujuk artikel di laman rasmi Kementerian Kerja Raya pada 8 April 2021. Saya quote, "Satu lagi pakej kerja baru yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru dengan kos sebanyak 513 juta ringgit pula telah diluluskan dalam RMK12 dan dijangkakan mula dilaksanakan pada suku ketiga 2021. Mengikut jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, proses perolehan mengambil masa yang lama untuk memastikan syarikat yang benar-benar layak dan berkemampuan untuk melaksanakan pakej ini. Tuan Speaker, Sudah 5 tahun. Daripada sepatutnya suku ketiga tahun 2021 pergi suku ketiga tahun 2024 lah. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan? Selamat datang balik lagi bersama saya, host Anda BDT di BDT Crew akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions hari ini. Pan Borneo, sebuah proyek lebuh raya di Borneo yang begitu signifikan, besar dia punya impact untuk rakyat guys. Tidak kira di Sabah atau di Sarawak, masing-masing mempunyai kepentingan masing-masing dalam perhubungan. Pan Borneo ini bertujuan untuk menghubungkan satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Dan di Sarawak, Pan Borneo dia guys sudah siap, tapi di Sabah pula masih lagi dalam debat. Ini ada satu video yang saya jumpa tular di sosial media hari ini, di mana di Dewan Rakyat masih lagi dengan perbincangan tentang Pan Borneo ini guys. Jadi kita akan dengar sama-sama dan saya mau dengar apa pendapat kawan-kawan tentang Pan Borneo ini. Jadi buat yang belum bergabung, silakan bergabung, jangan lupa klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang menarik daripada BDT Crew. Sokongan dan dukungan kawan-kawan semua sangat memberikan saya semangat untuk terus berkonten. Tanpa buang waktu, mari kita menonton video ini. 1, 2. Tuan Speaker, saya mohon sedikit masa untuk memberi soalan tambahan kepada Yang Berhormat Menteri, memandangkan isu ini adalah isu serius dan memang sangat dekat di hati Sabah. Saya rujuk artikel di laman rasmi Kementerian Kerja Raya pada 8 April 2021. Saya quote, "Satu lagi pakej kerja baru yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru dengan kos sebanyak 513 juta ringgit pula telah diluluskan dalam RMK12 dan dijangkakan mula dilaksanakan pada suku ketiga 2021. Mengikut jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, proses perolehan mengambil masa yang lama untuk memastikan syarikat yang benar-benar layak dan berkemampuan untuk melaksanakan pakej ini. Tuan Speaker, sudah 5 tahun. Daripada sepatutnya suku ketiga tahun 2021 pergi suku ketiga tahun 2024 lah. 3 tahun Tuan Speaker. Untuk kita kenal pasti mencari kontraktor yang benar-benar layak. Ini bukannya projek jalan kita mau buat pergi bulan. Ini projek jalan raya Pak. Jadi kalau sampai begini saja, kan sampai bila-bila kita kan Sabah tertinggal tahu. Untuk dari segi Pan Borneo ni sudah diluluskan peruntukan pun untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Kalau tiada diperuntukkan, saya faham. Jadi ini sebelum rakyat Sabah kan? membuat persepsi bahawa KKR kah, Jabatan Kerja Raya kah, saya ahli parlimen tidak. Saya ahli parlimen kerajaan. Saya ahli parlimen kerajaan, tidak mahu benda itu berlaku. Yang Berhormat Tan Sri. Jadi saya minta kalau boleh Yang Berhormat Menteri menjelaskan kronologi dan mengapa itu berlaku. Dan saya minta, ini bukan soalan saya minta saya mau buat saranan di sini supaya make known to the parliament projek Pan Borneo sebab fasa 1B. Saya minta Menteri jawablah. Fasa 1B ni make known to the parliament, kalau boleh kita buat 1 tahun dalam 2 kali. Jelaskan kepada ahli parlimen sebab jangan sampai satu usulan sudah yang cukup keluar bagus. pula audit negara, laporan audit negara baru kita tahu tertinggal dan sebagainya. Point taken. Terima kasih. Menteri noted lah itu. Okey, sila jawab Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud, terima kasih Tuan Intip Ketua. Sebenarnya saya telah jelaskan, memang betul ia mengambil masa begitu lama dari 2021 sehinggalah sekarang.
Tapi saya nak cerita yang sebelumnya. Dia banyak masalah. Ada sekadar masalahnya pun berpunca daripada di sana juga kerana ada nak berebut-rebut dan sebagainya. Tadi kita nak pastikan seperti mana telah saya nyata dalam jawapan saya tadi, kita nak pastikan di mana kita pilih kontraktor yang betul-betul berkelayakan dan betul-betul yang mampu kita harapkan akan menyiapkan projek ini. Sebab itu, jadi yang itu historical lah yang Muhammad. Sebab sekarang saya jaga di sini, saya telah menyatakan sebab itu kita dalam beberapa bulan ini telah mempercepatkan proses itu. Sebab itu saya telah nyatakan surat setuju terima ini akan kita keluarkan, saya harap dalam masa terdekat, dalam masa suku ketiga tahun ini 2024. Itu jawapan untuk pakej 9 itu. Yang 1B ni kita ada masalah yang Muhammad sebab tender secara terbuka telah kita laksanakan dalam penilaian sekarang dan akan kita mengutamakan surat setuju terima saya telah jelas sebut tadi akan kita harapkan keluarkan dalam suku ketiga tahun 2024 dalam 2-3 bulan ini sahaja sebab kita memerlukan masa untuk kita memperhalusi yang sepatutnya prosedur sepatutnya kita untuk kita pastikan kita memilih kontraktor dalam fasa 1B ini dengan kontraktor yang betul-betul layak supaya kita tidak mengulangi kelemahan yang kita telah kami terdahulu. Terima kasih. Baik, Tuan Yang Di-Pertua. Baik, Buluran. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Kalau kita lihat pencapaian poin Borneo antara Sabah dengan Sarawak, Sarawak jauh ke hadapan. Betul. Tan Sri. Orang Sabah melihat bahawa ini kerana sebelum ini dan ketika ini Menteri KKR ini daripada Sarawak. Daripada Sarawak. Okey. Sebab itu dia ada kelancaran yang extraordinary. Tapi bukan tuduhan. Saya ingin mendapatkan maklumat tambahan dan perincian daripada Yang Berhormat Menteri. Apa yang dikatakan oleh Menteri antara Bayangkan guys ya memang video ini video lama 2024 tapi sekarang sudah 2026. Pan Borneo belum lagi siap guys. Kalau kita bilang Sabah itu lebih besar dia punya lebih susah dia punya keadaan geografi muka bumi untuk siap. Tapi kenapa di Sabah ini budget yang sudah diluluskan ini sampai sekarang Pan Borneo itu masih lagi dalam proses penyiapan sepenuhnya dan di dalam fasa yang keberapa saya pun kurang tahu. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tahu coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Memang mungkin iya sudah boleh dilalui tapi belum sempurna 100% guys. Nah, bagaimana itu? kelambatan ini ada disebabkan oleh pihak sana. Berarti orang Sabah. Tadi itu yang orang cakap, bukan saya cakap. Orang cakap ini dan yang biasa menteri, nih. orang Sarawak Nanti kontrol. menuduh-tuduh Tadi siapa yang menteri salah, kata sini yang ada salah. faktor di sana. Berarti orang Sabah di Sabah. Kelambatan disebabkan ada elemen berebut-rebut. Yang itu perlu dijelaskan. Apa sebenarnya itu? Maksud Karena Buluran- kalau tak orang Sabah menuduh KKR kontrol, Sarawak kontrol, the minister from Sarawak, sebab tu Sarawak jadi lebih lancar. Jadi Baik. apa yang sebenarnya? Berebut-rebut tu yang mau menteri. Masih. Baik, terima kasih. Saya, Tuan Yang Di-Pertua, tidak menafikan memang satu fakta yang sebenarnya di Sarawak kurang lebih sepanjang jalannya sama, ratusan kilometernya. Tapi kita hanya bersetuju untuk mendapat 11 pakej saja. Ya, lebih mudah dari urusan, lebih mudah daripada faktor-faktor yang lain. Satu lagi, pengambilan tanah lebih mudah di Sarawak sebab jajaran dia tidak memerlukan kita terlalu banyak buat kerja pengambilan tanah. Ya, itu bukan mudah di Sarawak. Yang Berhormat pun tahu. Yang selain itu pengalihan utility lebih sukar di Sabah dari di Sarawak. Banyak fakta-fakta, ya, begitu yang memudahkan pelaksanaan Ini di Sarawak. persoalan saya tadi Dan- dijawab lah nih Ganan. Ya, tunggu. Saya tak jelas kan? Boleh bagi saya peluang. Sila, Yang sila, Berhormat. sila. Sebab itu, management dia lebih mudah. Betul, mantan menteri memang dari Sarawak. Beliau amat berkebolehan. Tak kira. Sarawak pun, Sabah, saya dari Sarawak. Saya pandangan berat juga, penting juga kepada Sabah. Jadi saya kata, betul. Saya difahamkan sebelum saya masuk ke kementerian ini, mengapa pelaksanaan projek 1A di Sabah
sukar sangat disiapkan sebagai kita telah buat di Sarawak. Memang betul. Di sana 35 package. Di Sarawak 11 package. Lebih sukarlah kita menguruskan, rumit. Dan berebut-rebut tu betul lah. Berebut tak salah. Sebab banyak kontraktor, banyak pihak-pihak yang mungkin berkepentingan. Jadi lobby-melobi, ini fakta semua kita tahu. Ya, janganlah tuduh saya sebagai saya menuduh barulah. sembarang. Tak. Cool. This is what happened. Yang berhormat pun tahu. Mungkin di berhormat pun lebih tahu daripada saya lah keadaan sebenarnya. Jadi, looking forward yang berhormat. Saya memohon kerjasama dari semua pihak. Lebih-lebih lagi pemimpin-pemimpin dari Sabah. Kita bersama. Bantu saya selagi saya di sini. Kalau orang lain di sini, bantu yang orang lain akan di sini. Kita selesaikan pelaksanaan 1B ini dengan terbaik. Sekian. Itu satu ucapan yang cukup menarik guys daripada Menteri tadi. Jadi sebenarnya inilah sudah 2026 masih lagi Pan Borneo ini sering diperkatakan oleh masyarakat ataupun rakyat di Sabah sendiri mau dibandingkan dengan Sarawak. Dan package day itu dia bilang 35 package di Sabah dan di Sarawak 11 package. Itu saya kurang mengerti atau kurang paham pas apa, tapi proses pengambilan tanah, utility semua di Sabah susah. Tapi saya rasa dari 2021 sampai 2026 ini satu tempoh yang cukup panjang guys. Apakah sesusah itu mau menyiapkan sebuah Pan Borneo? Apa pendapat kalian? Sedangkan budget yang masuk itu setiap tahun itu besar. Dan apakah ini salah kelola ataupun ada jalan lain nih? Kalau pendapat kawan-kawan untuk diselesaikan semua, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Apapun saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Walaupun video ini satu video yang sudah lama 2024, tapi saya rasa cukup relevan untuk kita bawa hari ini nih, untuk kita perdebatkan dan kita bincang bersama di ruang kolom komentar secara lebih matang dan mendalam. Sampai di sini dulu video pada kali ini, semoga bermanfaat dan kawan-kawan suka dengan video yang saya react, dan sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah luangkan waktu buat menonton BDT Pro. Jangan lupa klik like, komen, sama share. Aktifkan tombol lonceng. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.